Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, haji-haji sekalian, kita pun telah tiba di kawasan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, saya insya-Allah saya akan kongsikan berbagai peristiwa yang berlaku ketika sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 570 Masihi. Aminah, ibu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahawa ketika beliau mengandungkan Nabi, beliau sendiri tidak merasakan bahawa dirinya sedang mengandung, dan semasa dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menangis, tetapi hanya bersin. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dilahirkan dalam keadaan tersungkur, sujud ke bumi sebagai petanda bahawa baginda sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan rumah baginda juga menjadi terang menerang, dilimpahi cahaya, manakala api yang disembah oleh agama Majusi itu di Rom secara tiba-tiba terpadam. Okey, dan pada ketika itu juga tanah Arak yang tanah yang tidak subur tiba-tiba subur. Tanam yang ada tanam pokok tamar tiba-tiba berbuah. Dan ketika itu juga ada orang Yahudi di Madinah keluar daripada rumah dan tengok kepada bulan dan mereka nampak bulan tu sangat terang, dan dia mengatakan ada seorang Nabi akhir zaman akan lahir di tanah Arab ini. Lalu dia pun suruh puak-puak mereka untuk mencari di kawasan Madinah siapa yang ibu mengandung anak lelaki, maka bunuh. Lalu mereka cari di seluruh Madinah, mereka tidak jumpa. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun selamat dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun telah tiba di kawasan air Zam-Zam. Okey, saya akan ceritakan serba sedikit pasal air Zam-Zam. Kerana air Zam-Zam ini kita tahulah banyak manfaat yang kita dapat apabila kita minum. Kadang-kadang kalau kita minum, kita hajat, insya-Allah Allah akan makbulkan. Dan air Zam-Zam ini juga dia akan hilangkan semua penyakit di tubuh badan kita, insya-Allah. Dengan keizinan Allah, insya-Allah Allah akan sembuh penyakit-penyakit tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, Zam-Zam ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang membawa maksud banyak atau melimpah ruah. Daripada air Zam-Zam ini tidak, kalau tuan-tuan dan puan-puan fikir logik, daripada zaman Nabi Ismail lagi air Zam-Zam ini ada. Ia tidak pernah kering. Alhamdulillah. Kerana air Zam-Zam ini Allah dah memberi orang kata rezeki yang air ni takkan pernah kering. Okey, air Zam-Zam ini merupakan air yang dianggap suci oleh umat Islam. Ia merupakan telaga mata air yang terletak di kawasan Masjidil Haram bersebelahan dengan Kaabah yang mempunyai kedalaman sedalam 42 meter. Dalam juga tu. Okey, air Zam-Zam muncul pada zaman Nabi Ismail alaihissalam, iaitu ketika baginda ditinggalkan bersama ibunya Hajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah. Pada waktu itu Hajar mencari air bagi menghilangkan haganya. Dia pun pergi ke antara bukit Safa dan Marwah. Peristiwa ini disemadikan dalam ibadah sa'i. Hal ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim agar baginda meninggalkan zuriatnya di lembah Mekah. Dan mereka pun ketika itu mereka tidak mempunyai makanan dan minuman. Lalu Siti Hajar pun
pergi ulang-alik ke Safa dan Marwah untuk mencari air. Dan kali ketujuh Siti Hajar pusing antara dua bukit itu, dapatlah air Zam-Zam tersebut. Dan dinyatakan air Zam-Zam ini adalah sangat bagus untuk orang Islam. Sebab dia banyak manfaat. Bukan orang Islam saja, orang non-Muslim pun boleh minum, insya-Allah. Itu saja yang saya boleh cerita serba sedikit pasal air Zam-Zam ini. Sekian, insya-Allah kita akan terus ke tempat lain untuk saya cerita lebih banyak lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah pun tiba di perkuburan yang dipanggil itu perkuburan Ma'la. Okey, iaitu perkuburan Ma'la ini perkuburan yang sangat terkenal di kota Makkah. Di Makkah terdapat banyak tanah perkuburan, tetapi yang paling masyhur di sini iaitu perkuburan Ma'la. Ia terletak di sebelah timur Masjidil Haram. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Al-Faqih berkata, kami telah mengenali mana-mana lembah di Mekah yang betul-betul menghadap ke arah kiblat selain daripada lembah tanah perkuburan ini yang menghadap Kaabah di sepanjang kedudukannya. Okey, dan selain itu juga tuan-tuan dan puan-puan, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sebaik-baik perkuburan ialah perkuburan ini. Apa itu perkuburan ini? Perkuburan Ma'la. Okey, ataupun perkuburan Al-Mu'alla adalah tempat di mana isteri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikebumikan. Di situ juga beberapa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimakam di situ juga. Okey, antaranya ialah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Yasir bin Ammar dan Asma bin Abu Bakar As-Siddiq. Okey, dan perkuburan ini kalau nak melawat ke makam isteri Nabi, ia agak susah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat melihat di luar sahaja. Okey, ini adalah tempat yang ramai juga para sahabat dikebumikan di sini juga, bukan di perkuburan Baqi'. Okey tuan-tuan, saya dah tengok tuan-tuan dan puan-puan pun dah nampak macam lain. So kita pun terus bergerak ke checkpoint yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Kita pun telah sampai di masjid. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan, adakah tuan-tuan dan puan-puan tahu ini masjid apa? Kalau tak tahu, ini adalah Masjid Jin. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu masjid, kalau masjid yang di antara dua kota tanah suci ni, mesti ada sejarah dia. Okey, ini pun ada sejarahnya juga. Iaitu masjid-masjid yang bersejarah tentu banyak ditemukan di kota suci. Okey, salah satunya adalah Masjid Jin. Penamaan masjid itu ditentukan berkaitan erat dengan suatu peristiwa tentang bangsa jin dan dakwah Islam. Okey, pada ketika itu juga di tempat tersebut dulunya digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat jin dan sekaligus mengakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu taala. Dan Masjid Jin terletak di pinggir daerah Hujun. Okey, di sebelah sana, dekat dengan Ja'fariyah atau sekitar 2 km arah utara daripada Masjidil Haram. Masjid ini memiliki kubah yang dihiasi tulisan kaligrafi surat jin ayat 1 sampai 9. Sejarah Masjid Jin ini bermula pada peristiwa pertemuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey,
pada ketika itu juga Masjid Jin ini juga pada peristiwa ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantar seorang sahabat untuk memasuki Masjid Jin dan membaca surah Jin sampai habis. Okey. Dan lalu ketika itu para sahabat membaca, ketika itu ada makhluk yang tak diketahui, tidak dikenali ingin mengacau para sahabat. Lalu ada benteng yang menghalang antara makhluk untuk mengacau para sahabat. Okey, ini mungkin agak orang mesti fikir macam jin bahaya ni kan semua, tapi tidak bahaya pun. Okey, insya-Allah kalau kita berfikiran baik di kota tanah suci ini, insya-Allah kita tak ada apa-apa. Okey, insya-Allah kita selamat daripada benda-benda yang buruk yang berlaku. InsyaAllah kita doa yang baik sajalah di kota tanah suci. InsyaAllah kita akan ke checkpoint yang seterusnya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji-haji sekalian, kita pun telah sampai ke Masjid Syajarah yang berdekatan dengan Masjid Jin dan Masjidil Haram. Okey. Okey, kalau tuan-tuan nak Syajarah ini dalam Masjid Syajarah ni perkataan berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud masjid pokok. Okey, Masjid Syajarah ni dipercayai dibina di atas tapak tertanamnya sebatang pokok lama yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia menandakan tempat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil sebatang pokok, lalu pokok itu pun dengan segeranya tercabut dari kedudukan asalnya di muka bumi Allah SWT. Okey, pokok itu kemudian berjalan mendekati Nabi, meminta pokok itu kembali semula ke tempat asalnya. Daripada diriwayatkan menurut Al-Azraqi, Masjid Syajarah terletak berhadapan dengan Masjid Jin. Al-Faqihi juga berturut berpendapat yang sama, tetapi beliau menambahkan bahawa di sanalah terdapatnya satu pohon di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, lalu pohon tersebut berjalan mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dekat situ jugalah tempat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, untuk mengajak kafir Quraisy menerima agama Islam. Okey, lalu puak-puak kafir Quraisy ini tidak menerima. Okey, mereka tidak menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan Masjid Syajarah apa yang abang nak cerita ni? Macam tergantung sangatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji-haji sekalian, okey, kita macam yang saya katakan tadi, insya-Allah kita sampai ke Bukit Safa, di antara Bukit Safa dan Marwah. Okey, di sinilah kelebihan dan di sinilah peristiwa Siti Hajar yang untuk mencari air Zamzam yang saya ceritakan sebentar tadi. Okey, haji-haji masih larat ke? Okey, masih bertenaga? Okey, kalau insya-Allah saya akan menerangkan sedikit saja sebab kita banyak lagi tempat nak ziarah. Okey, banyak lagi tempat yang saya nak tunjuk kepada haji-haji sekalian. Okey, haji-haji sekalian, peristiwa minta maaf atas tersasar tadi. Okey, peristiwa Hajar ibu kepada Nabi Ismail alaihi salam yang melakukan sa'i daripada Safa dan Marwah semata-mata untuk mencari air untuk menyelamatkan keadaan anaknya yang ketika itu dalam keadaan kritikal kehausan kerana habis bekalan air yang habis bekalan makanan dan air. Syekh Sya'rawi berkata di dalam tafsirnya, ia menyebut dua bukit Safa mengingatkan kisah yang lama bagaimana Sayyidatina Hajar, iaitu
ibu Ismail alaihissalam sedang berulang alik antara kedua mencari air untuk anaknya selepas ditinggalkan kedua-duanya oleh Nabi Ibrahim di sisi Baitullahil Haram. Bagaimana fikiran seorang perempuan ketika ditinggalkan suaminya bersama dengan anaknya yang masih kecil, ketika yang tidak mempunyai makanan dan sumber air. Lepas itu Siti Hajar ini pun percaya, dan dia ketika itu Siti Hajar berulang-alik kerana dia ternampak seperti air. Dia pun pergi ke Bukit Safa untuk pergi tengok ke bukit itu, ada air ke tak. Lepas tu dia ulang alik sampai 7 kali. Kali ke-7 baru dia jumpa air, iaitu air Zam-Zam. Okey, air Zam-Zam ni macam yang saya ceritakan tadi, dia kelebihan dia untuk menghilangkan kelaparan dan kehausan. Dan ialah air Zam-Zam ni banyak khasiat dia dekat dalam air Zam-Zam tersebut. Okey. Seterusnya insya-Allah kita insya-Allah kita akan pergi next checkpoint untuk untuk lebih lanjut lagi untuk saya ceritakan insya-Allah. Okey. Kita akan pergi ke checkpoint seterusnya. Ya, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Haji sekalian, masih larat lagi. Okey, kita pun dah nampak Kaabah di hadapan ini. Okey, Haji sekalian, kan macam saya kalau Haji nak tahu, apabila kita dah berdekat dengan Kaabah ataupun Masjidil Haram, kita perlu perbanyakkan amal ibadah. Kerana dengan amal ibadah ini kita perlu mengambil kesempatan. Okey, sebab kita dah bertungkus lumus untuk mengumpulkan duit untuk mengerjakan umrah, untuk datang ke tanah suci ini. Okey, apabila haji-haji sekalian dah sampai dan menjejaki di tanah suci Mekah Al-Mukarramah ini, okey, haji-haji akan kalau haji-haji solat di Masjidil Haram akan mendapat 100,000 ganjaran. Okey, haji-haji sekalian, kalau haji-haji sekalian perlu mengambil kesempatan. Ya, saya tahu dekat sini mungkin ada ingin untuk berjalan-jalan di perkarangan Masjidil Haram dan sebagainya. Okey, tetapi amal ibadah jangan lupa untuk kita curi. Okey, daripada surah Al-Imran ayat ke-96, sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula dibina untuk manusia, iaitu beribadah kepada Tuhannya, ialah Baitullahil Haram yang di Mekah, yang berdekatan dan dijadikan petunjuk hidayah bagi umat manusia. Okey, Kaabah adalah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Kaabah adalah tempat di atas dunia ini yang tidak akan surut dilewati manusia. Okey, tempatnya hidup dengan amal ibadah saja. Dari dulu hingga sekarang, sekalipun musim haji telah berlalu, ia akan bersambung pula dengan musim umrah. Okey, Kaabah juga pernah dibina semula dalam beberapa kali. Okey, Kaabah pernah runtuh peristiwa banjir besar dan dibina semula beberapa kali disebabkan bencana alam seperti banjir yang saya katakan tadi, dan ia juga akibat serangan yang lain. Mengikut pendapat pakar sejarah dan para pengkaji, Kaabah pernah dibina semula antara 5 hingga 12 kali. Okey, yang bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji-haji sekalian, okey, insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan ziarah dalam kita. Okey, haji-haji sekalian, kita pun nampak di kawasan Kaabah di belakang kita ni. Okey, haji-haji sekalian, di antara
apa yang Haji nampak nampak Kaabah tu, ada satu kawasan iaitu dipanggil Multazam. Okey, Multazam ni apa dia? Okey, kalau nak tahu, Multazam ni adalah salah satu tempat yang mustajab berdoa. Okey, dia adalah salah satu tempat mustajab berdoa. Sebab ada para sahabat iaitu Abdullah bin Amr, dia melakukan tawaf, dan selepas dia melakukan tawaf, dia solat sunat 2 rakaat. Selepas para sahabat ini melakukan solat sunat taubat solat sunat solat sunat selepas buat tawaf, dia pergi ke tempat Multazam. Okey, dan dia merapatkan tubuh badannya di dinding Kaabah tersebut, yang kawasan Multazam. Dan dia merapatkan pipi, dada, dua tapak tangan, dan dia pun berdoa di kawasan itu. Okey, kalau Haji nak tahu kawasan kawasan Multazam, kalau nak tahu, kawasan Multazam ini di antara Hijr Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Dekat situ kawasan Multazam. Okey, lepas itu ada orang bertanya kepada para sahabat ini, kenapa kamu lakukan ni? Dia pun kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melakukan perkara tersebut. So itu orang kata itu ibadah sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu saja serba sedikit yang saya boleh kongsikan kepada haji-haji sekalian. So saya akan kongsikan itu nanti next checkpoint yang saya akan ceritakan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, haji-haji sekalian. Okey, macam yang saya katakan tadi, insya-Allah saya akan share lagi beberapa tempat yang untuk ziarah dalam kali ni. Okey, haji-haji sekalian, okey, kalau haji-haji nak tahu tak apa yang dekat dalam lingkungan di kawasan Kaabah tersebut? Okey, kawasan tu dipanggil Hijr Ismail. Okey, haji-haji apa itu Hijr Ismail? Hijr Ismail ni ialah sebahagian daripada Kaabah, dan ia berbentuk setengah lingkaran, dan haji-haji sekalian, Hijr Ismail dikatakan tempat yang mustajab, salah satu mustajab untuk berdoa, berdasarkan daripada sebuah hadis yang bermaksud, aku ingin masuk ke Kaabah dan solat di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW menarik tanganku dan membawanya ke dalam Hijr Ismail sambil berkata, solatlah di dalamnya jika engkau ingin masuk ke Kaabah, kerana ia merupakan bahagian dari Kaabah. Riwayat Abu Daud. Okey, waktu yang paling mustajab untuk berdoa di Hijr Ismail, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah pada selepas asar sampai ke azan maghrib. Doa yang akan makbul adalah doa yang dimurahkan rezeki dan doa untuk merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala. Okey, apabila haji-haji sekalian dah dapat masuk ke kawasan Hijr Ismail, haji-haji perlu berdoa bersungguh-sungguh. Mana tahu itu saja peluang haji-haji. Okey, kalau dapat banyak kali, alhamdulillah, itu rezeki haji-haji. Okey, saya pun bukan itu pun sangat. So haji-haji dah dapat ke kawasan lingkaran Hijr Ismail tu, berdoa bersungguh-sungguh. Okey, ini adalah hadis. Okey, hadis sahih yang dikatakan daripada Abu Daud, dan itu insya-Allah kalau haji-haji pergi tu, insya-Allah akan termakbul doa haji-haji sekalian. Okey, seterusnya saya akan ceritakan
next checkpoint. Assalamualaikum. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ini adalah tajuk yang last sekali untuk ziarah dalam Mekah. Okey. Kalau nak tahu, di tempat, ada satu tempat yang yang ramai berebut sangat, iaitu Hajarul Aswad. Okey, nak tahu tak kisah tentang Hajarul Aswad ni? Okey, Hajarul Aswad ni, kalau tuan-tuan ajar-ajar sekalian, kalau berebut, alhamdulillah, itu adalah salah satu, apa orang kata, itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Okey, dan apabila kita membau batu tersebut, insya-Allah kita seperti kita telah membersihkan diri kita. Okey, tapi apabila tuan-tuan dan puan-puan jangan kalau sebelum ni tuan-tuan ada menyakiti manusia yang lain, itu tidak terlepas. Yang itu tuan-tuan dan puan-puan kena meminta maaf kepada orang yang tuan-tuan menyakiti orang tu, kerana yang tu lebih utama. Kalau dengan Allah, kalau kita membuat dosa kepada Allah Subhanahu Taala, mungkin kita boleh bertaubat. Allah Maha Pemaaf. Okey. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membina Kaabah dan sampai di tempat Hajarul Aswad, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta Nabi Ismail agar mengambil seketul batu yang boleh dijadikan sebagai tanda tempat permulaan tawaf. Okey. Lalu Nabi Ismail alaihissalam pergi mencarinya. Okey, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril membawa batu, iaitu batu Hajarul Aswad daripada syurga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu Taala telah menyimpannya di Bukit Abi Kubais. Ketika itu berlakunya taufan Nabi Nuh alaihissalam, lalu berfirman kepada Jibril, apabila engkau lihat Khalili, iaitu kekasihku, membina rumahku, maka keluarkanlah ia kepadanya. Apa yang dikeluarkan itu? Batu Hajarul Aswad itu tersebut. Okey, apabila Nabi Ismail alaihissalam kembali bersama seketul batu, baginda mendapati bapanya telah meletakkannya Hajarul Aswad di situ. Dia terus bertanya, "Wahai bapaku, siapakah yang telah membawa batu ini kepadamu?" Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ia dibawa kepadaku oleh orang yang tidak mengharapkan batu yang dibawa olehmu, iaitu dibawa oleh malaikat Jibril." Okey. Di situ macam yang saya terangkan tadi, yang permulaan tadi, apabila tuan-tuan dan puan-puan dapat pergi tempat Hajarul Aswad tu, tuan-tuan bau, insya-Allah diri tuan-tuan dan puan-puan akan rasa tenang. Okey, insya-Allah. Untuk ziarah dalam sampai sini saja. So insya-Allah kita akan melakukan ziarah luar pula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekian daripada saya. Kalau ada kekurangan daripada diri saya mohon maaf atas kekhilafan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ajar-ajar sekalian, alhamdulillah kita pun telah sampai ke Jabal Sur. Okey ajar-ajar, macam mana perjalanan tadi? Okey. Ni permulaan kita ni. Permulaan kita untuk ziarah luar. Nak tahu ni tempat apa? Ni adalah kawasan yang kita duduk sekarang ni adalah Jabal Sur. Ajar-ajar tahu tak peristiwa Jabal Sur? Ada yang tak tahu? Ada yang tahu? Okey, alhamdulillah.
Kalau yang tahu, Alhamdulillah. Kalau yang tak tahu, tak apa. Saya akan ceritakan peristiwa di Jabal Sur ini. Kalau Haji nak tahu, peristiwa ini berlaku kepada kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Okey. Pada ketika itu, pada malam itu, orang kafir Quraisy ini tidak berpuas hati dengan Nabi, sampaikan ada seorang kafir Quraisy ni memberi cadangan untuk membunuh Nabi. Dan dia merancang untuk membunuh Nabi. Lalu datanglah seorang jelmaan lelaki dan dia mengatakan, saya setuju dengan rancangan kamu. Lepas jelmaan lelaki memberi jawapan, lalu yang lain pun memberi jawapan yang sama. Memang selepas dah ramai mengatakan setuju, lelaki itu secara tiba-tiba hilang. Lepas dah ramai setuju, orang kafir Quraisy memilih 14 orang anak muda untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya dan dikelilingi dengan tentera kafir Quraisy mengepung di rumah, perkarangan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu yang di luar tu ada orang nak membunuhnya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membaca Auzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Okey, dan selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca doa tersebut, lalu seorang demi seorang tentera tersebut tidur. Mereka tidur. Sebenarnya mereka tidak tidur, tapi mereka Allah tutup pandangan mereka untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun keluar daripada rumah, pergi ke rumah para sahabat untuk memanggil para sahabat untuk menemani Nabi ke Gua Sur. Lalu para sahabat mengatakan, kita kena ikut jalan belakang. Walaupun jalan, kalau daripada rumah Nabi nak ke rumah Abu Bakar, dia straight, dia akan memendekkan perjalanan. Tetapi Abu Bakar menyuruh Nabi untuk berjalan mengikut jalan belakang, kerana kalau kita akan terus, orang puak-puak kafir Quraisy ni akan nampak kelibat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, selepas itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pergi mengikut jalan belakang dan singgah di Gua Sur ini untuk menyorok dalam 3 hari. Kalau nak tahu macam mana boleh berlakunya dan macam mana cara, mesti jajah pelik macam mana cara Nabi Muhammad dan para sahabat ini boleh survive dalam Gua Sur ini. Sebenarnya yang memberi makanan kepada para sahabat ini dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Nabi isteri kepada Abu Bakar. Isteri Abu Bakar ni ketika itu saya minta maaf sangat-sangat, yang hantar makanan tu bukan isteri Abu Bakar, anak Abu Bakar yang sedang syarat mengandung. Dia sanggup pergi ke Gua Sur untuk menghantar makanan semata-mata. Kalau ibu-ibu tak larat, dah tak boleh naik ke Gua Sur. Tetapi anak Abu Bakar ini gigihkan diri untuk menghantarkan makanan kepada ayahnya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu kafir Quraisy pun sedar, yang mengepung rumah-rumah Nabi itu sedar yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada dalam rumah. Ketika itu pembesar kafir Quraisy ini
mengarahkan tentera-tenteranya, sesiapa yang dapat jumpa Nabi dan dapat membunuh Nabi, dia akan memberi ganjaran 100 ekor unta. Oh, itu sangat besar ganjaran, hadiah yang ditawarkan oleh Abu Jahal. Sebab itulah ketika itu ramai tentera-tentera bertungkus lumus untuk mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hari berturut-turut tak jumpa. Memang tak jumpa pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu sampai 3 hari berturut-turut mereka cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak jumpa. Okey, tidak jumpa. Lalu mereka pun berputus asa. Mereka berputus asa. Selepas itu Nabi Muhammad dan para sahabat terus perjalanan ke Madinah untuk berdakwah. Itu saja penceritaan saya di tempat ini. Sebelum kita bergerak ke tempat lain, saya mengizinkan haji-hajar sekalian untuk mengambil gambar. Okey, kalau nak naik ke Gua Sur, insya-Allah saya akan membuat ziarah tambahan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, haji-hajar sekalian. Kita pun telah tiba di kawasan Arafah atau dikenali sebagai Padang Arafah. Kalau haji dan hajar nak tahu, di sinilah para jemaah haji akan berkumpul ketika pada waktu haji nanti, ya. Mereka berwukuf di Arafah, setelah itu mereka akan ke Muzdalifah. Apabila haji dan hajar tidak datang di Padang Arafah ini, ia tidak sah haji, ya. Haji hajar kena buat pada tahun hadapan atau seterusnya. Itu adalah bahayanya kalau kita tidak mengerjakan haji atau umrah, takut kita tidak sah haji tersebut. Okey. Dalam hadis pun mengatakan apabila para jemaah perlu datang ke Padang Arafah, kerana Padang Arafah ini adalah sebahagian daripada rukun haji. Okey. Fadilat macam kalau macam kita sebagai manusia biasa, okey, kita tak dapat nak datang untuk mengerjakan haji. Kita ada benda yang boleh membuat amal ibadah seperti kita sedang membuat haji. Yang pertama, pembebasan daripada api neraka. Yang kedua, limpahan rahmat dan pengampunan dosa, iaitu pada ketika itu kita kena banyakkan amal ibadah pada hari Arafah itu. Lepas tu kita perlu seterusnya kita kena banyakkan doa. Nanti insya-Allah ada macam ada orang kata jangan bagi tarikh. Lepas tu okey, waktu bila yang mustajab berdoa, time itulah. Okey, seterusnya kita berpuasa sunnah hari Arafah. Itu adalah salah satu amal ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Haji-hajar kalau macam tak dapat, orang kata tak mampu untuk mengerjakan haji, so jadi kita mengerjakanlah amal ibadah ini. Okey, dan Allah pun telah memberikan kita keringanan kepada yang tidak mengerjakan haji ini. Okey, sekian daripada saya. Okey, lepas tu nanti insya-Allah kita akan lalu ke kawasan Muzdalifah. Insya-Allah. Okey, haji-hajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, haji-hajar sekalian. Okey, sebentar lagi kita akan melalui kawasan Muzdalifah yang saya katakan tadi sebelum kita naik ke bas. Okey, kita tidak akan turun. Kita akan lalu saja sebab Muzdalifah ini tidak itu sangat pun. Okey, haji-hajar macam mana tadi dekat Padang Arafah? Okey, dekat Gua Sur tadi macam mana? Faham tak apa yang saya cerita? Kalau faham, alhamdulillah. Kalau tak faham, okey, insya-Allah nanti saya haji-hajar boleh WhatsApp saya, PM saya, ya. Okey. Dekat Padang Arafah tadi memang kawasan yang sangat panas. Memang sangat panas. So haji-hajar kena, kalau dah sampai sini memang kena bertahan lah.
Okey, sebab ini adalah salah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Muzdalifah ini terletak di antara Mina dan Arafah. Macam mana yang saya cakap tadi, di Arafah, selepas mereka berkumpul di Arafah, mereka akan datang ke Muzdalifah. Apa Haji Hajjah, untuk apa Haji Hajjah sekalian? Tahu tak? Untuk mereka datang ke Muzdalifah untuk persiapan lontar jamrah, iaitu mereka kena mengutip batu di Muzdalifah, dan juga mereka bermalam di sini. Haji sekalian, mereka bermalam pada 9 Zulhijjah. Para jemaah haji wajib bermabit di Muzdalifah. Apa itu bermabit? Bermabit itu adalah bermalam. Okey. Selepas mereka meninggalkan Arafah, setelah terbenamnya matahari, iaitu pada waktu maghrib. Itu saja. Mereka akan duduk di situ satu malam saja. Tetapi walaupun satu malam, mereka kena bertahan. Sebab pada waktu musim haji, bukan pada musim umrah ni. Kalau umrah, kalau macam sekarang ni, tak ramai. Kalau musim haji, agak ramai. Satu dunia datang. Satu dunia nak datang ke tanah suci untuk mengerjakan haji. Dekat situlah Allah akan memberi ujian kepada hamba-hambanya. Nak tengok hamba ni dapat bersabar ataupun tidak. Kalau dapat bersabar, Allah mengangkat darjatnya di sisinya, insya-Allah. Okey. Daripada situ, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah kita dekat sini pun, dekat Mina pun kita akan lalu saja. Okey, kenapa dinamakan Mina? Kerana banyaknya darah yang ditumpahkan di dalamnya. Atau ada riwayat bahawa setelah Jibril ingin meninggalkan Adam, ia berkata tamanna, iaitu bercita-citalah, mengharaplah. Ia menjawab atamanna al-jannah. Oleh sebab itu disebut Mina, kerana adanya harapan umniyah untuk masuk syurga. Kota Mina berjarak kurang lebih 7 km dari Mekah. Sering disebut kota ribuan tanda kerana ini di sana berdiri ribuan untuk jutaan jemaah haji pada tiap-tiap tahun selama musim haji. Mempunyai luas 16.8 km persegi, Mina merupakan lembah di antara tengah-tengah padang pasir. Okey. Mina berada di sebelah timur kota Mekah, Arab Saudi. Ia terletak di antara Mekah dan Muzdalifah. Selain mendapat julukan kota tenda, Mina juga dikenal sebagai tempat melaksanakan untuk melempar jamrah. Untuk para haji melakukan pada setiap tahun pada musim haji. Di sinilah kawasan mereka untuk melontar jamrah itu. Okey. InsyaAllah nanti tuan-tuan haji-haji sekalian, insyaAllah akan melaksanakan haji. Di sinilah tempat melontar jamrah. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.